Sebab tu saya banyak teman-teman katakan kita boleh percaya ke apa yang dilontar oleh Tan Sri Muhyiddin 2-3 malam dulu. Hari ini saya tengok macam-macam orang tulis kesan daripada lontaran kata-katanya. Cakap berdegar-degar dia kata untuk dalam kempen je lah. Sedangkan dulu dia kata dialah antara orang yang membalon PAS. Dulu dia juga mengatakan PAS itu parti ajaran sesat apa semua. Dan sekarang ini berpeluk-peluk dengan PAS. Sebab dia kata boleh percaya ke? Kemudian harus bertanya, dia kata semasa dia dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri dulu, bukankah saya ini cerita benar saudara? Waktu itu bila beliau dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan waktu itu Datuk Zahid Hamidi jadi Menteri Menteri Dalam Negeri, sebagai Timbalan Menteri merangkap jawatannya Menteri Dalam Negeri. Datuk Seri Zahid menceritakan saya masih ingat lagi. Dia kata isteri Tan Sri Muhyiddin telefon dia seriau bila tengok kereta polis ada belegar sekitar rumah dia, takut nak kena tangkap. Dia kata tak ada, dia kata tidak ada terniat kerajaan kita untuk memberkas dan sebagainya, tak ada. Tapi sekarang ni malahan ada penulis tanya, cuba tanya Tan Sri Muhyiddin semasa UMNO tarik sokongan kepada beliau, kenapa dia memujuk dan merayu Datuk Zahid dan berjanji untuk melepaskan Datuk Zahid? Sebenarnya dia yang berjanji, bukan Datuk Zahid minta. Tidak, Datuk Seri Zahid dia kata dia nak selesaikan masalah di mahkamah. Dan kalaulah Datuk Zahid, Datuk Seri Najib hendakkan lagi mereka dilepas begitu saja, mereka boleh saja patah U-turn. Tapi mereka mahu menggunakan mahkamah untuk membersihkan, dengan harapan agar mahkamah tiadanya campur tangan orang politik, tiada campur tangan eksekutif. Jadi dalam keadaan begitu kita mengharapkan agar pimpinan cukup-cukuplah kita menabur fitnah, maki hamun, gunakan pentas politik yang penuh dengan kemunafikan. Anda menyesatkan pemikiran warga Johor. Tambah-tambah lagi anak-anak muda yang sekarang ni dah mula berjinak dengan politik. Saudara, dan malahan saya merasakan tuduhan Tan Sri Muhyiddin itu dah ramai kawan-kawan bertanya dengan saya, dia kata amat serius bila dia mengatakan bahawa Datuk Seri Najib, malahan Datuk Zahid bawa file bersusun-susun minta supaya dilepaskan mahkamah. Ini susunan serius, sebab seorang yang dituduh ataupun disiasat apa semua, mana dia boleh dapat file-file siasatan? Itu milik jabatan siasatan. Jadi bila dia mengatakan begitu, apakah sudah ada satu pencerobohan untuk mendapatkan maklumat? Ini keadaan sebenarnya. Jadi sepatutnya dalam sekarang ni, sebab tu ramai yang minta supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan Jabatan Peguam Negara mesti tampil memberikan penjelasan apakah benda-benda begini dibenarkan, diizinkan dalam era demokrasi sekarang. Janganlah politik hari ini kita mencemarkan wibawa jabatan-jabatan yang melaksanakan tugas. Kita tak pernah pun memandang enteng. Tak pernah pun kita melihat bahawa ini sebagai camaran pada orang politik. Tidak. Sebab itu macam Datuk Zahid, dia kata dia nak bersihkan di mahkamah. Datuk Najib pun begitu juga. Tapi bila dilontarkan kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin itu, membuatkan ramai orang terkesan. Sebab itu saya melihat ada satu kiriman daripada Presiden UMNO. Dia kata ini cetusan hatinya, cetusan hati seorang Presiden UMNO. Dia kata ramai yang bertanya apakah saya tidak marah dengan kata-kata yang dilemparkan secara sembrono oleh pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Haji Muhyiddin dalam ceramah-ceramah politiknya. Sebagai insan biasa, Datuk Zahid kata, tentulah saya seperti anda semua punya hati dan perasaan yang mampu hanya untuk terasa terguris dan kecewa. Ramai bertanya apakah saya tidak geram dengan perbuatan mereka mempermainkan nama bapa saya untuk ditawarkan oleh penyokong Perikatan Nasional. Saya juga seperti anda, kata Zahid, semua anak kepada seorang ayah. Ayahnya Allahyarham Haji Radin Hamidi bin Haji Radin Abdul Fatih, bapa yang sangat saya kasih sayangi. Dan sebagai anak pastinya saya merasa sedih apabila nama bapa saya dipermainkan dan dihina sebegitu rupa oleh bekas menteri kerajaan di kalangan ramai, katanya. Sebab itu dia kata janganlah kita melakukan dia begitu. Hanya kerana perbezaan politik kita sanggup memupuskan nilai kemanusiaan dan kesopanan sama kita. Itu bukan merupakan politik yang matang dan sejahtera. Bukan itu nilai politik yang mahu kita wariskan kepada pengundi muda dan generasi masa hadapan negara. Hal ini tidak boleh disamakan. Banyak orang kata bagaimana dia mendedahkan tentang seorang pemimpin itu, asal keturunannya. Itu dia kata dia dapat daripada pihak kementeriannya.
Ya, janganlah samakan benda begitu, dia kata. Jadi dia setiap insan memiliki hati. Jadi untuk itu dia kata sama-samalah kita berdoa agar Tan Sri Mahyudin sentiasa beri kesihatan yang baik. Dia begitu je cara dia. Jika benar saya marah beliau tidak mahu melepaskan kes mahkamah, pastinya beliau tidak mampu jadi Perdana Menteri sehingga 17 bulan lamanya. Itu saja. Kalau benarlah dia marah, dia tak setuju, kalau tak ni, takkan boleh bertahan sampai 17 bulan. Jika benar saya marah beliau tidak mahu melepaskan kes mahkamah, pasti sudah lama Malaysia berdepan dengan PRU15. Dan sebab sebagai Presiden Parti, dia boleh tarik sokongan bila-bila masa. Tidak. Saudara. Jadi malah katanya saya cekal menghadapi pendakwaan terpilih yang dikenakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan terhadap saya di atas prinsip berani kerana benar. Tidak sesekali saya sanggup menggadaikan UMNO, apatah lagi melompat parti, mahupun berselingkuh dengan musuh untuk mengelak daripada didakwa. Saudara jangan marah pada saya. Saya betul-betul membaca, saya lihat kenyataan ini kadang-kadang ketelampauan mereka menyerang Presiden UMNO. Jangan sebab saya katakan saya ni apa penjilat, dedak dan sebagainya. Ini saya ceritakan keadaan. Dan dia kata jika mau terlepas daripada pendakwaan terpilih, barangkali harus saja saya mengabaikan mandat akar umbi. Kalau dia nak mengelak diri, abaikan mandat akar umbi, bawa ahli-ahli UMNO tu serta PBM. Dia sendiri masuk dalam PBM. Tentu hari ini dia jadi menteri balik. Tentu hari ini dia dapat segala-galanya. Dia tak mahu begitu prinsipnya. Jadi dia kata sebenarnya kita harus berasa sanksi dengan dakwaan yang dibuat oleh seorang yang telah terbukti mampu untuk berbohong dan memutarbelitkan apa saja demi kuasa. Mereka demi kuasa sanggup memutarbelitkan. Itu yang saya katakan politik yang munafik. Saudara, sehingga katanya ada kalanya mereka sanggup merancang scheme of thing yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, menawarkan itu dan ini. Yang saya selalu katakan scheme of thing itu adalah rasuah politik. Jadi dia sempat jugalah Datuk Zahid, dia kata sastrawan anak Johor. Ini elok saya ambil pegang, jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Kata sastrawan anak Johor, kurang ajarnya tetap santun, lembutnya cukup jantan, dajarnya masih selamba, nakalnya bersulam jenaka, menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyuman, marahnya dalam tawa, merendah bukan menyembah, meninggi bukan melonjak. Ini bidanan yang dipegang oleh anak-anak Johor. Anak-anak Johor dia walaupun orang kata kurang ajar, tapi ada santunnya bila berbicara. Jadi bila dia lembut, nampak lembut, tapi dia cukup jantan. Itu yang saya katakan kalau orang Minang terlanggar antan patah tiga. Tapi dajarnya katanya masih selamba. Nakalnya bersulam jenaka, menikam dengan pantun. Dia bukan nak menjaga orang maki hamon. Dalam pantun, dalam sindiran. Itu budaya Johor sedari dahulu.